Okay, form 2. Form 3 pun minta berhenti Sat. Tengok depan Sat lah. Tak kira bersama latihan kamu. Okay, ni konsep. Walaupun dia dalam topik algebra, tetapi sebenarnya dia guna konsep apa ni? Masalah apa? Pecahan. Dulu kamu buat yang kamu masa sekolah rendah tu kata tu. Jangan kata sekolah rendah tak penting. Selalu saya tengok banyak kesilapan student buat apa dia? Form 5 baru nak pulun. Form 5 baru nak pulun. Pasal apa? Form 5 dia exam. Dia nak compress belajar masa form 5 sangkut pasal apa tu? Benda-benda asas pun yang kadang-kadang masa sekolah rendah pun ada sangkut pun. Contoh macam ni walaupun dia duduk sekolah duduk dekat silibus tingkatan 2, tetapi ada sangkut dekat silibus sekolah rendah. Contoh. Sebenarnya soalan ni dia hanya kembangkan saja daripada soalan sekolah rendah. Ni soalan standard darjah 5, 6 macam tu. Asal soalan dia buat macam ni je. 1/4 bahagi 3/12 je. Kalau soalan macam ni pun tak boleh buat, macam mana nak buat soalan macam ni? Tu saya nak beritahu. Asas dia dekat sekolah rendah. Bila main sekolah menengah, tingkatan 2, dia kembangkan. Dia tambah Y lah, tambah S lah, tambah macam-macam lah. Okey? Tapi konsep asas dia adalah pecahan. Ni masalah pecahan. Dia masuk masalah pecahan dalam tajuk algebra lagi. Sebab tu apa yang kita belajar sekolah rendah dan tingkatan 1, dia akan masuk dalam topik-topik lain. Sebagai perkara asas lah. Okey. So saya harap kalau kita rasa basic kita tu kurang mantap, kena rajin buat latihan lah. Okey. Kena duduk saja-saja. Jangan duduk harap tuition dengan kelas sekolah saja. Duduk saja sorang-sorang, duduk tunggu buka puasa tu kan. Try ambil satu soalan, try. Boleh tak? Okey. Tengah nasi apa semua duduk hidang, ambil satu soalan, try. Rasa jam lah. 5-10 minit tu nak buka tu try tengok. Kalau boleh buat hebat dah. Satu lagi masa zaman saya sekolah dulu, nak tahu dia hebat tak hebat nanti, gerak dia pukul 2-3 pagi tu. Macam kami saya dulu duduk asrama awal. Saya suruh ni lah kawan-kawan buat lah kan. Ada yang boleh buat, ada tak boleh buat lah. Gerak tengok 2-3 pagi tengah duduk mamai tu. Bagi soalan dengan dia, tengok dia boleh buat tak. Sama ada dia penampak kita, dia kecau dia. Ataupun dia ambil bagi dia belah, dia tidur balik. Okay. So sini saya nak tegaskan kata asas tu sangat penting. Ni sekolah rendah ni. Bila main tingkatan 2 tengok benda tu similar tetapi dia ada penambahan, tokok tambah sikit. Konsep pecahan. Sebelum saya nak pergi jawab soalan ni, saya nak beritahu. Kalau kamu dapat soalan macam ni, apa tindakan kamu lepas tu? Tukar operasi? Bagi jadi darab. Itu konsep dah. Konsep pecahan. 1/4 bahagi ni jadi darab. Apa yang berlaku kat pecahan belakang? Terbalik. Ini yang kita nak faham. Lepas tu kita pemudahkan 4 kali 3 bagi 3 1 jawapan kita. Basic lah. Ni basic saya ambil soalan daripada sini. Kan? Konsep yang sama nak bawa sampai sini. Jadi first step kita buat apa soalan ni? Tukar operasi. Kalau kamu tengok pecahan, masalah pecahan dan hubung kait antara dua pecahan ni adalah bahagi, cepat-cepat tukar operasi. Bahagi jadi darab. Bila bahagi jadi darab, apa yang berlaku kat pecahan belakang? Kita songsangkan. Dalam bahasa matematik kita kata songsangkan ataupun inverse dalam bahasa Inggeris. Kita inverse dia. Kita terbaliklah bahasa pasar kita ni. Kita terbalikkan. Yang atas turun bawah, hak bawah ni atas. Terbalik kurang. Tapi bahasa matematik dia kata apa? Songsangkan. Bahasa Inggeris inverse. Okay? So yang ni kita buat konsep bersama. Cuma dia jadi macam ni lah. Darab. Apa berlaku sini? 12S kena duduk atas.
3Y tambah 6 duduk bawah. Jadi macam tu pula. Okey. Lepas tu, kita akan cuba simplify ataupun kita permudahkan. Dalam bahasa matematik, kita kata mansuhkan. Kita nak mansuhkan di sini, topik algebra, ada masalah pecahan. Satu lagi masalah pemfaktoran. 3 in 1. Kita nak faktor. Faktor apa yang boleh buat sini? Sini boleh faktor tak? Boleh. Sebenarnya kat sini, dia jadi apa dia? Y kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Okey. Over 4ST darab 12S per, yang ni boleh faktor lagi. Nak faktor siap-siap apa boleh? Y tambah 2. Boleh ikut? Boleh ikut tak? Siapa tak faham ni? Hak ni faham tak? 4 ni kita boleh jadikan dia 2 kuasa 2. Kamu kena ingat no? Kalau nombor-nombor yang familiar, contoh macam 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16, 5 kuasa 2 25 dan seterusnya. Kalau kamu tengok nombor-nombor ni, kamu kena teringat bila dia kuasa 2 dia jadi nombor apa. Contoh macam dasar 4, kita boleh jadikan dia 2 kuasa 2. Kalau 25, kita boleh jadikan dia 5 kuasa 2. Nombor-nombor yang familiar, yang kita selalu guna pakai dalam algebra. Okay, so bila yang ni kita boleh faktor, yang ni boleh faktor tak? Kalau keadaan dia macam ni, kita boleh buat macam ni. Satu dalam keadaan negatif ataupun positif, satu negatif. Dia kena satu negatif, satu positif. Kamu nak tak positif depan pun boleh, negatif depan pun tak kisah. Yang ni tak kisah. Janji satu positif, satu negatif. Okey, keadaan dia macam ni lah. Y square tolak 2. Kalau Y square tambah 2 square tak boleh. Dia hang. Kita tak boleh buat apa. Tapi kalau tengah-tengah ni jadi tolak, yes, boleh kembangkan jadi macam ni. Boleh tak? Boleh. Okey. So, kita sambung. Kalau kat sini, kamu nak salin balik pun boleh. Ataupun nak simplify pun boleh. Tapi tak apa, saya salin balik. Okey. Kita buat satu tempat untuk tempat potong je. Okey, kat sini kita potong. Kawan ni dengan kawan ni. Nak potong dia kena pengangka dan penyebut. Pengangka dan penyebut sama ada pecahan dia sendiri ataupun pecahan rakannya. Tapi mesti pengangka dan penyebut. Nombor yang di atas dan di bawah lah. Okey, kalau atas dengan atas tak boleh potong. Kebetulan yang ni memang tak boleh potong. Kadang-kadang saya tengok soalan jadi macam ni lah. Apa nama? 4/5 darab 2/7 kata. Dia cuba nak potong ni 2, 1, 2. Tak boleh. Yang ni tak boleh. Yang ni. Dia potong hanya pengangka dan penyebut. Kalau sama macam ni tak boleh. Walaupun 2 dengan 4 ni duduk dalam sifir yang sama. Tapi dia kedudukan pengangka. Ni pengangka, yang ni tak boleh potong. Macam tu juga penyebut. Kata di sini 10 sekalipun. 15 ke? 5 dengan 15 ni duduk dalam sifir yang sama. Boleh potong tak? Tak boleh. Sebab kita konsep nak potong ataupun nak ringkaskan, nak masukkan, mesti pengangka dan penyebut. Sama ada pecahan dia sendiri atau pecahan rakan sebelah. Okey, dapat? Okey, so sini kita boleh potong. Lagi, potong kat mana? S. Boleh? Yang ni? Yang ni pun boleh. 4 kali 1, 4 kali 3, 12. Potong yang kau ni dengan ni. Habis. Tak ada apa tinggal. Yang tinggal hanya Y tolak 2. Okey, ini jawapan kita. Baik. Ada apa nak tanya? Ataupun kod saya buat silap ke? Ya. Y tolak 2 per T. Oh, sorry.
T ada. Saya tak nampak ni. Bagus. Terima kasih. Saya tertinggal. Akhilah nampak. Maksudnya Akhilah faham tu. Saya tertinggal T. T kena buat masuk. Kalau saya tak tulis Ustaz, dah jawapan akhir salah. Langkah saja mungkin saya dapat markah. Tapi markah jawapan akhir. Dia satu markah kat sini. Saya hilang. Okey, ada? Tahu mana? Kod saya terang, kamu masih belum faham. Form 3, Form 2. Apa? Sebab Form 3 okey dah. Ni ulangan lah. Sebab saya harap Form 3 sentiasa ulang kaji sendirilah. No? Kita tak dapat kompres 2 tahun dan 1 masa. Okey. Baik, sini saya buat rumusan. Kalau dapat bentuk soalan macam ni, dia adalah konsep pecahan. Nombor satu nak mula mesti tukar bahagi jadi darab. Apa berlaku? Kita tukar bahagi darab. Pecahan yang belakang apa berlaku? Terbalik. Satu lagi saya tanya lah. Kata sini 1/4 bahagi 3. Kita nak tukar kan? Apa berlaku? Sini 3/1. Tapi bila kita tukar bagi jarak 1/3. Kalau dia tulis 3 saja, sebenarnya 3/1. Bila kita terbalik, dia kena duduk macam tu lah. 1/3 lah pula. Okey. Nampak tak? Yang ni selalu yang saya perasan student sangkut juga. Okey, kalau dia apply dalam ni 4 ni semua kembangan dia saja. Yang penting konsep asas ni kena faham betul-betul. Boleh? Okey, Hum tu. Okey, saya nak pilih satu soalan.